Hai, Assalamualaikum. Nama aku adalah Umairah. Kalau korang mencari channel yang bercerita tentang kisah-kisah jenayah, korang berada channel yang betul sebab channel aku fokus lebih pada kes jenayah yang terjadi di luar negara. So, enjoy! Video ni aku akan bercerita tentang top 8 isteri yang telah membunuh suami. 5 orang termasuk suami dia juga disyaki telah membunuh 20 orang di rumah tumpang. Benedict terkenal dengan nama panggilan The Torso Killer, di mana pembunuhan yang dia lakukan ni antara pembunuhan yang terkejam yang dibuat di Canada. Kawan Mary bertanya pada Mary apa yang diorang nak buat dengan lebihan makanan yang tak habis ni, and Mary berkata simpan untuk majlis perkuburan. Betty Lubitz ni dia telah berkahwin sebanyak 5 kali. Beberapa suami dia menerima nasib malang bila mana Betty ni telah tembak dan bunuh diorang. Isteri yang kelima iaitu Katherine Knight. Katherine Knight mempunyai sejarah yang panjang tentang keganasan yang dia lakukan kepada suami dan beberapa teman lelaki dia. Keganasan yang paling kejam yang dia lakukan iaitu pembunuhan yang terjadi pada salah seorang teman lelaki Katherine Knight. Katherine dia bekerja sebagai seorang pemotong daging dan pada masa ni dia telah berkahwin dengan suami pertama dia iaitu David Kellett. Dan sepanjang perkahwinan mereka ni, Katherine dikatakan mencuba untuk mencekik suami dia. Hubungan Katherine bersama suami dia David sangatlah tidak sihat sebab semasa Katherine masih mengandungkan anak perempuan mereka, Katherine ni dia very abusive, di mana bila diorang bergaduh ataupun ada pertelingkahan antara mereka, Katherine dia akan membakar pakaian dan paling ekstrim dia akan pukul David menggunakan frying pan. Disebabkan tak tahan dengan abuse yang diterima, David bercerai dengan Katherine, and Katherine pun dia move on lah dengan hidup dia. So dia cari boyfriend baru. Boyfriend baru ni bernama David Saunders. Nama dia lebih kurang macam suami dia tapi nama family yang berbeza. David Saunders ni mendapat satu kejutan di mana Katherine ni dia telah membunuh anak anjing yang dibela David Saunders ni depan mata David sendiri sebagai satu amaran kalau dia berani-berani tinggalkan dia. Disebabkan amaran tu, David Saunders kekal bersama dengan Katherine, tapi tak lama sebab ada satu pergaduhan yang terjadi di antara diorang sampai satu tahap Katherine menikam perut David Saunders di perut dia menggunakan gunting. So David Saunders ni terus tinggalkan Katherine sebab yelah dah kena tikam kot, takkan kau nak bersama dengan dia lagi kan. Katherine dia move on dengan life dia macam biasa dan dia mencari teman lelaki baru, dan teman lelaki baru ni bernama John Price. Katherine dan John Price ni diorang hidup sekali bersama macam couple yang lain. Tetapi pada Oktober 2001 pertelingkahan terjadi antara John Price dan juga Katherine, di mana dekat pergaduhan ni melibatkan secara fizikal, dan tindakan yang sama Katherine lakukan macam boyfriend dia yang lama, dia telah menikam John Price sebanyak 37 kali. Masa ni John Price dia cuba untuk melarikan diri dengan keluar daripada rumah tapi tak dapat sebab dia cedera parah pada masa ni sebab yelah dah ditikam banyak kali kan, and akhirnya dia mati di rumah dia sendiri. Selepas John Price mati, Katherine yang bekerja sebagai seorang pemotong daging telah menyiat kulit badan mayat boyfriend dia ni dan dia gantung kulit tu di bahagian tempat gantung daging di area dapur rumah boyfriend dia. Katherine juga telah memotong bahagian badan John Price ni kepada beberapa bahagian dan memasak bahagian-bahagian tu dengan niat memberi kepada anak-anak mereka. Sambil-sambil Katherine masak menggunakan daging boyfriend dia ni, dia setting meja tau. Dia setting pinggan mangkuk, dia susun cantik lah macam kononnya ada dinner party. Dekat meja tu juga dia tulis nama anak-anak John Price ni dekat satu card name, dia susun dekat setiap meja tu. So kau boleh bayangkan nanti kalau anak dia tu balik makan daging ayah dia orang sendiri, tak kegeli ke? Aku baca pun aku geli. Esokannya kawan sekerja John Price ni pelik kenapa member tak datang kerja kan. Apa yang dia buat, dia call polis, minta tolong polis untuk check John Price ni sama ada dia ada kat rumah atau tak. Pihak polis pun diorang pergi check dekat rumah John Price ni, ketuk-ketuk tak ada orang kan. Polis pun masuk lah. And apa yang polis jumpa, diorang jumpa mayat John Price ni di dapur. Bila polis masuk di bahagian dapur, polis menjumpai kepala John Price berada di satu periuk besar yang tengah masak. And bergelegak pula tu. Dalam periuk tu juga telah dicampurkan bersama bahan masakan yang lain seperti sayuran.
Aku ceritanya pun aku bayangkan dah menggeli. Catherine kemudiannya terus ditahan oleh pihak polis dan dia dikelar sebagai Australia's most natural psychopath. Bermaksud dia ni memang pembunuh yang memang tahap gila tu memang gila gaban lah. Catherine Knight menjadi wanita pertama di Australia yang mendapat hukuman mati dan tanpa peluang parol. Bermakna pihak mahkamah memang tak bagi langsung dia peluang untuk bebas. Isteri ke-6 iaitu Betty Newmar. Betty Newmar dia telah berkahwin sebanyak 5 kali dan kesemua suami Betty Newmar ni dia telah mati secara misteri. Misteri di sini bukan bermaksud kematian mereka ni tak diketahui. Basically kematian diorang ni macam tak semula jadi bila polis siasat semula. Suami pertama Betty ditemui mati ditembak di kepala pada tahun 1970 selepas 20 tahun Betty dan suami dia ni bercerai. Kes ni polis kategorikan sebagai homicide. And pada masa tu juga Betty disoal siasat lah pasal kes pembunuhan suami dia ni. Tapi polis tak jumpa motif ataupun reason yang diorang boleh tahan Betty. So Betty dilepaskan. Pada pertengahan 1950-an, suami kedua Betty pula yang mati. Tapi punca kematian dia ni tak dapat dipastikan kerana mayat suami Betty ni dijumpai dalam truk. Polis dia tak dapat determine sama ada suami Betty ni dia mati disebabkan sejuk yang melampau ataupun dia telah ditembak di kepala. Suami keempat Betty pula menerima nasib yang sama di mana seseorang telah memecah masuk rumah diorang dan menembak mati suami keempat Betty ni di rumah diorang pada tahun 1986. Suami kelima Betty pun sama, dia mati tapi bukan mati disebabkan ditembak tapi disebabkan oleh diracuni oleh seseorang. Polis syak dan polis percaya yang Betty ni lah yang telah membunuh suami kelima dia. Kematian suami keempat dan kelima Betty ni telah membuat polis betul-betul percayalah yang Betty ni bunuh suami-suami dia ni disebabkan duit insurans. Ini dapat dibuktikan bila mana pada tahun 1985 Betty telah menerima wang insurans sebanyak $10,000 daripada kematian anak dia yang disebabkan oleh bunuh diri. Siasatan yang dilakukan pihak polis ni juga disokong keras oleh adik ipar Betty daripada suami keempat dia yang merasakan Betty ni telah bunuh abang dia. Pada 2007, pihak polis membuka semula kes ni dan Betty telah ditahan kerana telah mengupah penembak untuk membunuh suami-suami dia. Semasa pihak polis siasat kes kematian suami-suami Betty ni, makin banyak misteri yang diorang jumpa. Pihak polis dapati yang Betty ni memiliki beberapa lesen memandu, akaun bank rahsia, pasport dan juga kredit kad yang menggunakan nama orang lain selain daripada nama Betty sendiri. Betty dia tak sempat dibicarakan di atas jenayah yang dia buat kerana dia telah mati pada 2011 akibat komplikasi daripada penyakit kanser dia. Dia telah mati pada usia 79 tahun. Isteri yang ketujuh iaitu Stacey Kester. Stacey Kester dia menggunakan antifreeze iaitu satu minyak yang digunakan untuk menyejukkan enjin kereta kepada kedua-dua suami dia, and dia telah berkahwin sebanyak 2 kali. Pada usia 17 tahun, Stacey telah berkahwin dengan suami pertama dia iaitu Michael Wallace. Berapa tahun selepas tu, Stacey dan juga Michael dikurniakan 2 orang anak. Adat dalam sebuah perkahwinan, hubungan bahagia tu tak lama. Sama juga seperti hubungan Michael dan juga Stacey. Hubungan mereka ni mula bermasalah dan start daripada ada masalah dalam perkahwinan mereka ni. Michael dia mula rasa tak sihat. Tak sihat dia ni berterusan sehinggalah dia mati pada tahun 2000. Kematian Michael ni sangat misteri, tapi doktor mengatakan bahawa punca kematian Michael ni disebabkan serangan jantung. Tapi keluarga Michael tak percaya langsung. Mereka berasa yang Michael ni mati disebabkan benda lain. Pada tahun 2003, Stacey telah berkahwin dengan suami kedua dia iaitu David Kester. Pada tahun kedua perkahwinan mereka ni, Stacey telah call polis dan bagi tahu yang suami dia ni, David Kester, cuba membunuh diri dalam toilet diorang. Stacey mengatakan bahawa dia dan suami dia bergaduh. End up suami dia ni pergi ke toilet, kunci pintu toilet dan terus bunuh diri. Bila polis sampai je, polis terus pecahkan pintu toilet tu dan diorang jumpa David ni telah mati. Dan di dalam bilik air tu juga diorang jumpa botol minyak antifreeze tu berada berdekatan dengan mayat David. Stacey telah mengebumikan suami kedua dia bersebelahan dengan kubur suami pertama dia, perkuburan di New York.
Mula-mula polis memang percaya yang David ni mati disebabkan bunuh diri. Tapi bila polis siasat lebih mendalam, polis mendapati yang Stacy ni telah paksa David untuk memakan ayam Turki yang Stacy telah isi dengan minyak antifreeze. Polis juga dia buat postmortem dekat mayat suami pertama Stacy iaitu Michael, dan polis mendapati badan mayat Michael juga mengandungi minyak antifreeze. Bila polis mula jumpa bukti, Stacy dia dah mula rasa cuak. So apa dia buat, dia try nak fitnah anak perempuan dia iaitu Ashley Wallace yang membunuh suami dia. Dia mengumpan anak perempuan dia ke rumah dengan alasan untuk minum petang, dan Stacy dia memaksa anak dia ni makan pil yang sangat banyak dan menyebabkan anak perempuan dia ni koma di hospital selama 17 jam. Masa anak dia ni tak sedarkan diri, Stacy telah meniru tulisan tangan anak dia ni dan menulis satu nota yang mengaku bahawa Ashley yang membunuh suami dia, bukan dia. Tapi pihak polis tak percaya langsung dengan nota tu, dan polis terus menahan Stacy di atas pembunuhan yang dia buat kerana dia telah membunuh suami kedua dia dan juga cobaan membunuh anak perempuan dia. Stacy telah dijatuhkan hukuman penjara selama 51 tahun dan dia mati di penjara pada 2016. Isteri yang ke-8 iaitu Chisako Kakehi. Chisako ni sangat famous di Jepun kerana dia digelar The Black Widow of Kyoto kerana sampai kesudah dia tak mengaku yang dia telah bunuh suami dan juga boyfriend dia. Chisako dikatakan seorang pembunuh yang kejam kerana membunuh mangsa dia tu berturut-turut sekurang-kurangnya seramai 8 orang lelaki kerana insurans. Berdasarkan kenyataan pihak berkuasa Jepun, Chisako dikatakan melakukan pembunuhan tu di antara tahun 1994 sehingga 2013. Semua lelaki yang Chisako pernah dating akan meninggalkan wang insurans sehingga $7 million kepada dia. Itu insurans saja, tak termasuk lain. Beberapa kematian suami dan boyfriend Chisako ni pada mulanya disangka seperti sakit biasalah. Sebagai contoh, suami Chisako yang mati disebabkan stroke dan boyfriend Chisako yang mati disebabkan oleh kanser. Polis dia mula rasa curiga dengan Chisako, so siasatan dilakukan dengan teliti. Pihak polis mulakan siasatan mereka dengan kes kematian suami Chisako sendiri iaitu Isao Kakehi yang berusia 75 tahun. Isao dan Chisako ni berkahwin selama sebulan sahaja sebelum suami Chisako ni meninggal dunia di rumah mereka. Pihak polis juga mendapati ada kesan racun cyanide dalam badan mayat suami Chisako. Polis percaya yang Chisako juga telah membunuh suami dia sebelum ni iaitu Masanori Honda yang berusia 71 tahun. Masanori Honda ni dia mati disebabkan aksiden, tapi polis percaya yang Chisako ni telah racun suami dia sebelum suami dia ni aksiden. Chisako juga membuat cubaan meracuni boyfriend dia yang berusia 78 tahun di sebuah restoran dengan meletak racun di dalam minuman dia. Boyfriend Chisako ni dia telah pengsan dekat parking lot area restoran tu juga, tapi dia tak mati lagi lah masa tu. Dia mati 2 tahun selepas tu. Pihak polis diorang menjumpai satu beg kecil yang mengandungi racun cyanide dalam satu pasu yang Chisako cuba untuk buang di satu pusat kitar semula dekat area rumah Chisako. Chisako dengan perangai dia jugalah sampai kesudah tak nak mengaku. Dia siap cakap lagi, dia tak pandai pun bunuh orang. Tapi polis sampai kesudah tak percaya sikit pun apa yang dia cakap. Sampai sini je dulu perkongsian aku. Harap korang enjoy lah part 1 dengan part 2 ni. And if ada case yang korang nak aku cover next time, just comment down below. Aku akan google lah case tu and share next video. And kalau korang enjoy, please do subscribe, like and share this video if you likes. And thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Bye bye.